Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ma taufiqi walantisamiya illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afrih alaina sabran wa sabit aqdamana wa sunna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, dengan kehendak dia, Allah yang usung kita mai tang sini, dan Allah yang qaddar Allah, takdir dia, dia yang jadikan segala-galanya. Maka ada benda yang Allah buat untuk kita kebaikan. Kebaikan apa? Kira dia boleh jadi program malam ni, dia nak bagi kita dengar agama dia, dan sekaligus kita minta biar Allah redha kita, Allah suka kita, Allah sayang kita. Tapi kalau majlis yang kita buat nampak dia macam majlis agama, tapi di situ ada riak dia, sombong dia, bongkak dia, action dia, belagak dia, takabur, bercampur-campur warna-warni ni semua ni, Allah tak pandang kita. Kita rasa macam kita kata, oh hebat dah aku mai sini ni, tapi hang tak hebat lagi. Hebat lagi syaitan. Hang tahu tak syaitan? Yang kita iblis ni, dia sebelum kita nak baca ayat tu, dia dah tahu dah. Iblis kalau ikut setengah riwayat kan tok guru. Cuma penyakit yang ada kat iblis ni, dia sombong aja. Dia sombong. Bila sombong, terbenam semua ilmu Tuhan tak nampak. So bila kita main tang sini, penyakit keduniaan tak habis-habis lagi, dengan hasad, dengki, dengan yang tu, yang ni semua kita bawa main tang sini. Kita rasa macam kita kutip pahala. Sebenarnya kita bimbang Tuhan tak mau bagi apa-apa kat kita. Pasal tu Imam Ghazali kata, bila nak main tempat-tempat kuliah, nak cari ilmu ni, nak cari kerajaan Tuhan, ata biqalbin salim. Walaupun ayat tu dah cerita, kata ata biqalbin salim, Quran. Tuhan kata kat kita, esok ni mati, bawa hati hang mai kat aku, hati yang bersih. Tolong hadapkan diri hang dengan aku tu, hati yang bersih. Maka Tok Guru duk pesan, bila nak cari ilmu ni, bawa mai hati bersih, duduk di sini, masuklah ilmu tu. Masuklah ilmu. Tapi bila kita main dengan keadaan macam-macam campur ni semua ni, alamak, kita rasa dapat sesuatu, tak dapat apa. Macam iblis lah. Iblis ni dia alim sampai dia duduk celah-celah. Bayangkan iblis masa duk cerita, bila Nabi-Nabi dulu, semua Nabi-Nabi, rasul-rasul, kalau mereka nak ibadat, mereka nak semayang, mereka kena berjalan jauh untuk pergi musalla tu. Kecuali umat Muhammad, Nabi Muhammad dan umat Muhammad nak semayang, Allah hampak, kata bumi ni semua boleh semayang. Dan bumi ni boleh ambil wuduk, kalau tak ada air, ambil dengan tanah. Khas Allah bagi untuk umat Muhammad. Dengan arti kata kemudahan kita beribadat ni sangat-sangat alhamdulillah berbanding dengan Nabi-Nabi dulu, Rasul-Rasul dulu. Mereka tak ada macam tempat bumi nak semayang tak. Tapi bila mereka nak semayang je, mereka nak bergerak, nak pergi semayang tu, Nabi ni Rasul nak pergi semayang, nak pergi tempat musola, nak angkat satu tangan, nak menajat, nak cerita kat Tuhan ni, bila ada hajat dia berjalan pergi tempat nak semayang. Imam Bukhari duk cerita tentang panggil iblis ni. Bila Nabi tu berjalan, dia pun berjalan sama. Tu tahap Nabi tau. Tahap Nabi, tahap Rasul. Dia keluar daripada rumah dia, petang, dia keluar tu, dia pun ikut sama.
Dan semua Nabi dan Rasul sampai tempat musalla tu menghadap diri daripada kat kiblat. Celah-celah Nabi tu ada iblis. Ada iblis. Sedangkan Rasul Nabi ni kekasih Allah, pilihan Tuhan. Yang kata iblis ni, dia syaitan ni, dia tak pernah bosan dalam masalah dakwah dia. Tak pernah bosan. So kita tak boleh bosan dalam masalah dakwah. Apa sekalipun terus agenda kita. Dia punya kerja dia. Pasal tu iblis, syaitan ni, kerja dia lebih kuat daripada kita. Dia kuat. Dan iblis, syaitan yang kerja-kerja dia, anak murid dia, siapa dia? Musuh. Semua musuh Allah adalah anak murid dia. Yang kata Yahudi, yang kata Nasrani, siapa dia? Anak murid dia. Senang, bahasa yang mudah. Dan otak depan ni, bila otak kata anak murid kepada syaitan, sudah tentu musuh depan adalah Islam. Dia tak senang. Sampai ke tahap kita nak semayang ni pun, nak masuk dalam masjid, berapa ramai orang, berapa jarak ni semua, kita tak tahu fatwa mana. Kita terpaksa ambil fatwa, sorry sebut, daripada Yahudi dan Nasrani. Sepatutnya kita yang kita kata sunnah ni kan, sepatutnya kita kena ambil pegangan daripada mulut Nabi. Pasal Nabi sendiri semayang, Nabi kata saf, betulkan saf, rapatkan saf. Hari ni tak boleh imam sebut rapat lagi dah, hilang. Secara automatik wahyu Nabi terputus. Tengok macam mana musuh buat. Jangan bawa wahyu Tuhan dalam ibadat lampau. Secara kita tak sedar. Secara kita tak sedar. Sedangkan wahyu Tuhan, apa keadaan sekalipun, kita kena tegakkan. Dia tidak mendatangkan kemudaratan untuk diri kita. Allah tak pernah buat satu benda, nama yang kata Allah ni, dia tak pernah buat satu kemudaratan kat diri kita. Pasal tu ada orang hari ini punya berita mengatakan bahawa Al-Quran dan Sunnah ni belum lagi bawa kita kepada benda yang dakwah yang terbaik. Quran dan Sunnah tak boleh bawa pada kita dakwah yang terbaik. Sebab dia kata kalau kita rapat berbahaya. Tengok, nampak tak? Bukan senang kerja iblis ni. Sebelum kedatangan Dajjal ni pun unsur-unsur Dajjal juga. Kita tengok satu fatwa dikeluarkan, fatwa yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, menyeluruh kita pakai, termasuk Masjid Surau. Contoh-contoh ni live, mampu aku pada tak boleh sembang di sana, sembang apa di sini kan, di Pulau Pinang, bukan di Selangor kan. Lalu kita tengok sikit-sikit ni. Oleh sebab tu syaitan iblis ni sampai duduk di celah-celah pada Nabi tu pergi nak munajat, sampai Nabi tu, ya Allah, pasal yang kata Nabi Rasul, dia tahu ada di sebelah daripada syaitan, terkeluar daripada mulut dia, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillah, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Nabi keluar, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku minta lindung ya Allah, syaitan yang dekat aku, hang rejam dia saat, hang tolong tolak dia saat, hang tolong. Nabi Rasul minta tolong dengan Allah, jangan bagi dia ada. Aku nak munajat denganmu ya Allah. Dia nak munajat dengan Tuhan, Nabi Rasul minta. Sampai iblis tu tanya kat dia, awak sebut kalimat ni dan macam mana cara hang nak bagi aku jauh daripada hang? Cuba hang beritahu kat aku. Nabi tanya kat dia, dia tanya kat Nabi, aku nak tanya kat hang, aku nak tanya kat hang. Nabi tanya dia, tolong hang bagi tahu kat aku. Syaitan pula bagi tahu, hang pula bagi tahu macam mana cara aku dapat jauh dengan hang. Akhirnya ya Allah Tuhan, sampai 3 kali Nabi dan Rasul ni sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai syaitan kata, benarlah apa kata-kata hang berkenaan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hang minta berlindung dengan Allah daripada syaitan, daripada kami ni kena rejam. Benarlah kata-kata hang. Dengan satu cara kami boleh jauh daripada hang ni, daripada kita orang nak mengaji ni,
Auzubillahi minasyaitanir rajim, kita nak start kelas kan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Tolonglah hampi Ustaz, aku nak dengar kuliah ni. Jangan kacau kami Ustaz. Pengantin madam. Memang pengantin semua jenis lewat kan. Kalau lewat subuh kita boleh kata lah excuse kan. Ni sewak maghrib ni apa cerita? Kita tak faham. Allahu Akbar kabira. Kita nak bagi tahu sini, mudah-mudahan ya Allah Tuhan, himpunan kita Allah berkati dengan tidak ada syaitan. Bila kita mai kuliah bersama-sama dengan kita syaitan, kita tak boleh fokus. Kita tak boleh fokus. Kedatangan kita di sini, macam Imam Ghazali kita boleh duduk di kuliah, tak boleh bawa apa-apa, itulah majlis syaitan. Kita rasa kita duduk di sini, oh, I dapat pahala. Ingat, kita mai di sini memang terbaik. Sampai Nabi kata, carilah mana tempat pun takkan sama macam kuliah. Pergi cari mana tempat pun. Peringkat tilawah Quran ke, dengar Quran ke, dengar yang tu ke, lebih baik dia kelas apa nama? Kelas tazkirah. Yang mana yang datang dekat kita tatanazzalah. Nabi kata, malaikat tak berhenti-henti. Tahu kita mai di sini ni, malaikat daripada arasy Allah. Kita nak percaya, tak percaya, kita angguk, sudah. Pasal hadis duk cerita malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin ni malaikat dekat dengan Allah. Dia turun tak berhenti-berhenti. Dia kata ada satu taman daripada buat kuliah, mai kita pergi, meneru turun. Tatanazzala, adi bunyi tatanazzala. Tak berhenti-henti malaikat yang dekat dengan Tuhan tu pergi cerita ke Allah. Majlis kita satu majlis yang tak rugi. Esok ni kita mati, malaikat yang duduk di bawah arasy Allah Ta'ala, yang selalu duk mai kuliah kita ni, malaikat yang sama bila dengar saja ajal kita dekat-dekat hap mati, awal sekali malaikat akan turun malaikat ni. Faham ke ni? Jadi kita mai di sini ni Allah Tuhan, kita tak harapkan orang mai kat kita masa saat mati. Yang saat kita nak mati esok ni, kita harapkan malaikat yang duduk di bawah arasy Allah, yang setiap kali kuliah kita mai, dia akan mai. Imam Bukhari kita dalam kitab Tazkirah, Imam Qurtubi cerita, dia turun tengah duk hap. Semua malaikat kata, ya Allah, kawan ni duk mai kuliah, yang dulu kita duk pergi kat dia, hari ni dia duk hap dah. Semua turun, jumpa dengan malaikat maut, lepas sembah dengan malaikat maut. Semua malaikat ni, tolong jangan sentuh jasad ni. Tu dia, tolong jangan sentuh. Kalau keluar roh dia, jangan pegang. Pasal tu malaikat maut ni dia ada sikit keganasan. Dia ada sikit ganas dia. Macam mana boleh Allah lantik dia sebagai malaikat maut? Dia lain pada yang lain. Allah panggil mula-mula sekali malaikat Jibril. Wahai Jibril, turun di bawah, pergi ambil berbagai-bagai tanah. Pasal Allah nak cipta kita minus salsal. Kita cipta dari tanah yang busuk, yang berdengung, yang hitam tu. Pasal tu nak belagak macam mana, nak tergedik-gedik macam mana pun, ingat asal usuhan. Allah selalu ingat kita min salsal. Sampai Iblis kata berdengung, busuk, hitam. Iblis pernah kata kat kita. Yang ni kan makhluk. Allah sebut salsal. Bila Allah kata kat Jibril, pergi turun di bawah, pergi cekau tanah tu. Iblis, subhanallah, elok nak pegang tanah, dengar bunyi tanah, tolong janganlah ya Allah, kami tanah ni kami tak mau share dengan yang lain. Maksud dia tanah, dia tak mau daripada tanah jadi lain, tak mau. Dengar tangisan tanah ni, sedih. Akhirnya nak kata, Allah tanya kat Jibril, mana ada? Tak sampai hati lah ya Allah. Jibril kata, tak sampai hati aku nak ambil tanah ni, pasal aku dengar tangisan, aku dengar kesedihan. Nak kata, Allah panggil pula malaikat Jibril, Mikail turun. Panggil pula Mikail turun. Mikail pula elok nak pegang tanah, dengar tangisan juga, sedih. Walaupun ni pemalaikat, perasaan sedih tu ada, perasaan
Kesian, naik ke atas. Tak jadi. Malaikat Jibril tak jadi, Mikail itu tak jadi, Israfil pun tak jadi. Last sekali Allah panggil malaikat maut turun. Bila dia turun, ya Allah Tuhan, dia cekau, tak ada dengar tanah tu duduk menangis. Dia cekau, aku tak peduli. Aku nak ikut perintah Tuhan. Tuhan suruh aku turun untuk ambil. Malaikat maut ambil. Maka sejak pada tu Allah Ta'ala kata, hang layak aku panggil malaikat maut, hang nanti cabut nyawa orang. Tengah kita bila nak cabut nyawa orang, duk ham duk sedih kan, dia cabut tak ada sedih. Itu yang Allah Ta'ala lantik malaikat maut. Siapa? Sebab sikap ketegasan dia. Sikap ketegasan dia. Walau tegas macam mana sekalipun, tengah dia nak cabut nyawa orang yang baik-baik ni, semua malaikat yang pernah mai di kuliah kita turun minta pada malaikat maut, hang cabut keluar. Ingat kita nak mati ni, sebelum malaikat maut nak mai cabut nyawa kita, malaikat maut hantar empat malaikat lain lagi. Nak kata roh kita nak keluar dari batang tubuh kita bukan senang. Pasal tu kita mengaji ni kena mengaji bersungguh-sungguh. Ta'allamu. Sampai Nabi kata, alang-alang boleh mengaji sungguh-sungguh. Jangan mengaji lebih kurang. Pasal ilmu ni akan tolong kamu. Mengaji ta'allamu sungguh-sungguh mengaji, nampak tak? Akhirnya ya Allah ya Tuhan, bila kita nak dicabut roh, ada 4 malaikat. Malaikat pegang belah kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, duk tarik. Bayangkan malaikat punya kuat ni, himpun semua makhluk macam mana manusia tak boleh sama dengan malaikat. Macam tu punya kekuatan nak keluar roh kita. Sama ada kita nak faham, tak faham, kita hanggut sudah. Alamak, ya Allah. Semua kita melalui alam ni tau. Alam ni. Pasal tu kita target bila kita mengaji, nak bagi jiwa kita, yang kata jiwa ni. Kan lagu Ustaz Alim nanti kan, jiwa rasa gelora. Lagu Ustaz Alim kan. Kalau Ustaz Alim dia hafaz, baru 2 hari sudah dia hafaz skrip Piramli kan. Dahsyat. Ingat apa dia tu? Ulama hadis, ulama Piramli. Allah bahkan boleh rujuk dengan dia, kan Allah kelebihan. Pasal tu bila kita mengaji, kita main kuliah, salah satunya kita nak didik roh kita. Roh ni lembut sangat-sangat. Rasulullah kata dia lembut lebih pada sepan, lembut sangat-sangat dia keluar. Lembut sangat-sangat. Dan roh ni kita bila main kuliah, kita nak Tuhan panggil roh kita esok ni orang mengaji, apa nama? Nafsun mutmainnah. Hasil daripada kita mengaji, Tuhan akan panggil roh yang terlatih dengan kuliah ni, yang terasal dengan kuliah, roh kita bertukar. Roh kita, jadi tak tentu hala, roh kita bertukar jadi nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Cuma jiwa yang tenang sajalah yang mampu berhadapan dengan Allah. Selain itu tak mampu. Semua orang tahu bila kita esok ni, bila roh tenang, baru Allah panggil bernama irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, Allah panggil dia mai, jiwa dia melupuk, ya Allah nak liqa' rabbak. Kita dah baca surah Kahfi setiap kali malam Jumaat. Di situ kita dah baca, ya Allah, betapa mulianya orang soleh mengharapkan pertemuan dengan Allah. Jiwa yang tenang. Itu salah satu kita duk main tang sini ni, kita ambil peluang daripada aku duk lepak di rumah, mailah nampak tak? Kita duduk, nampak tak? Sekurang-kurangnya kita berkawan dengan malaikat muqarrabin. Niat tanam di sini dengan keikhlasan mai. Lepas tu kita harapkan kita dapat esok ni recommendation daripada malaikat. Roh kita bila dicabut keluar saja, semua malaikat tu jangan sentuh. Malaikat tak ada berapa second terus dipegang oleh malaikat muqarrabin. Terus ambil roh kita terbang naik di atas. Saya tak percaya, hanggut sudahlah. Subhanallah. Subhanallah. Perjalanan hidup semua akan melalui proses ni. Tu Ustaz suka nak bawa kitab tazkirah. Kat apa? Kitab-kitab macam ni walaupun jarang diguna pakai oleh orang sunnah,
Tapi jalan mudah untuk kita baca kitab-kitab yang hampir bersunnah tak lain tak bukan Imam Qurtubi. Kalau kita nak tolak betul, kita takkan nampak gambaran lepas mati macam mana. Memang perkara ni urusan Tuhan, tapi ulama nak bagi, dia buat kitab tazkirah nak bagi nampak yang roh yang satu masa nanti akan keluar. Roh masa kita akan keluar pada. Jadi mudah-mudahan kita main di sini, kita berdoa. Ustaz saja nak baca buku Ustaz Fahmi Zamzam ni, dia ada baik dia. Fahmi Zamzam ni dia himpun hadiah-hadiah yang bagus. Dia tak merepek. Sepanjang hidup dia ada ciri-ciri kesolehan, betul tak? Ciri kesolehan dia ada. Ustaz dapat mengaji di luar pun dengan kesan daripada Ustaz Fahmi Zamzam dan Ustaz Nikmat. Ustaz Nikmat dia bawa berapa ramai student untuk pergi. Ni dia dengar live ni, pergi ingat sejarah dia balik. Kami generasi yang mula-mula Ustaz kumpulan Ustaz Nikmat, Ustaz ikut mereka. Daripada dah sampai dulu dah Ustaz ikut. Dan hadaf tujuan dia bagus sangat-sangat. Pasal tu banyak kitab-kitab dia tulis, banyak hadis banyak. Ni salah satu kitab, banyak kitab-kitab hadis. 40 kan, banyak. Bagus. Dan kitab-kitab dia tulis sehat, sangat-sangat sehat kepada. Salah satu dia buka kitab dia tulis apa? Bagus. Tengok doa dia kata, dia pesankan anak murid dia. Doa-doa yang baik-baik kita tak bagus. Doa ni senjata untuk kita. Kita cerita ke Allah. Allah maftah lana qulubana fi talabil ilmi. Dia dengan anak murid dia. Setiap kali dia kuliah kan, Allah maftah lana. Dia minta ke Allah. Allah maftah lana Tuhan. Allahumma ya Allah, iftah, bukalah. Kita minta perintah, kita minta daripada Allah, Tuhan bukalah. Kalau kami boleh main di kuliah, duduk di kuliah, kalau hati kami tertutup, macam mana nak dapat ilmu? Dan kami tak boleh diiktiraf oleh Allah Ta'ala sebagai talibul ilm. Tuhan, Allah maftah lana, tolong buka bagi kami qulubana, hati-hati kami. Yang kata tang sini ni, tempat tang sini, Allah nak test tang sini. Sampai Nabi bila jumpa sahabat, hauna, Nabi tepuk sahabat. Sini ketakuan hang di sini. Di sini, nampak tak? Dan Allah Ta'ala kata pun, ilmu kita yang kita mengaji ni, yanza'. Ilmu yang mengaji ni, dia tarik semua benda tak elok keluar. Quran. Kita mengaji suratul Hijr kan? Dia keluar, dia kata. Kalau hang orang yang beriman, benda tak elok, ilmu tadi boleh tarik keluar. Maka dia baca doa bagus. Allah maftah lana qulubana, hati-hati kami fi talabul ilmi. Tuhan tolong buka pintu hati kami ni, bagi kami jadi pelajar untuk menuntut ilmu. Di dunia ni bagi kami jadi sebagai title kami dengan Tuhan sebagai apa? Kami pelajar bagi nak tuntut ilmu. Tuhan bagi peluang untuk kami. Warzuqna ikhlas. Yang kedua, tolonglah bagi pada kami ni, dia kata apa kita kata, kurniaan. Warzuqna, kita kata rezeki bagi kami adalah kurniakanlah kami, anugerahkanlah kami keikhlasan yang mendalam. Bila kami nak jadi pelajar ilmu ni, tolong bagi menuntut ilmu kerana Allah. Pasal Nabi kata di akhir zaman orang menuntut ilmu bukan kerana Allah ni dah ramai. Ada orang menuntut ilmu nak tunjuk kehebatan ilmu dia. Ada orang menuntut ilmu nak tunjuk kata dia lah alim. Nampak tak? Syaitan main senang je. Ada syaitan mau kacau kita punya I PhD, I dapat dia main. Bila kita bawa, bila orang jolok kita sampai tahap tu nak tunjuk kelebihan kita, habis. Pasal syaitan dengan Adam apa dia kata? Bila Allah kata min salsal, aku nak cipta manusia basyaran min salsal, Allah kata manusia, dia tak pernah tengok manusia daripada salsal dia faham dah. Pasal iblis ni cerdik, semua kalimat yang nak keluar semua dia reti. Allah dia kata apa sangat banding aku. Syaitan tunjuk ya aku kelebihan aku. Kadang-kadang oleh kerana syaitan rasuk kita, last sekali kita tunjuk diri kita, kita kalah.
Orang ilmu ni lagi mana dia ada ilmu, lagi tu dia merendah diri, tak payah zahirkan tentang kedudukan dia. Penampilan dia dah cukup. Orang yang ada ilmu ni, penampilan diri dia dengan ilmu dia, dengan pakaian dia, dengan mulut lidah dia, dengan semua dia, dah cukup. Hebat mana pun sekali kita ilmu, nanti saat pergi turun di bawah tu, kita ilmu hebat, PhD. Atas pada PhD tak tahu nak sebut apa lagi dah. Tapi penampilan lepas habis kuliah pergi makan di bawah. Contoh tak kata siapa pun, makan kat bawah. Makan kita tengok. Orang tengok. Contoh kan. Orang tengok. Situ orang tengok, subhanallah, nak bukan senang. Bukan senang nak jaga penampilan. Ustaz pun sama juga, semua. Bukan senang nak cari ilmu tu boleh. Tapi nak zahirkan aku orang yang berilmu, beramal dengan ilmu aku. Oh. Pasal tu, ya Allah, warzuqna ikhlas. Tuhan kurniakanlah aku bila aku tuntut ilmu ni ikhlas kerana Allah. Bila kita menuntut ilmu ikhlas kerana Allah, banyak Allah akan bagi pada kita kurniaan, kenikmatan tak terhingga. Warzuqna ikhlasan fi, tolonglah bagi ya Allah kurniaan ilmu yang kau bagi ni, aku mengaji kena ikhlas lillahi ta'ala. Wal amalu bihi, bagi peluang untuk aku ilmu yang aku duk dengar ni untuk aku beramal. Kalau kita menuntut ilmu sekalipun tapi ilmu banyak macam-macam ustaz mai, tapi ilmu duk terbang, dia tak lekat, kita rugi masa kita, rugi segala-gala. Tapi dalam masa yang sama kita sedang didik diri kita, tak apa, mai lagi ustaz, duk mai tak lekat, biar duk mai gila-gila, tak apa, mai lagi sampai satu masa kita akan jadi pelajar ilmu yang benar-benar. Kita main lagi, memang nak dapat tu susah ustaz. Duk main ni, duk otak duk terabang. Kadang elok ustaz duk ceramah, saya pun tik. Macam ustaz tu nak ambil botol nak balik, tutup badan. Tengah kita duk mengajak ni dia, ada adab tu semua lingkup bin jahanam. Banyak kita nak kan. Kita tengah duk mengajak ni, dia duk apa dah? Wal amalu bihi. Kita minta Tuhan, mintalah ilmu yang aku mengaji ni, aku nak beramal. Aku nak beramal ilmu tu. Banyak dah kita reti ilmu ni, banyak. Kalau dengar daripada ustaz ni kita tak tahulah. Tapi rugi ilmu yang banyak macam tu tak sertai sama kita. Masa hidup kita, masa dikubur, masa titik sirat di pada mahsyar, kita kerugi. Last kali kita nampak ilmu tu di mana? Kita akan nampak di hari akhirat, dia dah cerita. Kita nampak ilmu di akhirat. Kita tak nampak ilmu tu sertai sama dengan kita dikubur, tak ada dia biar, dia mata-mata dia biar. Mari di akhirat kita nampak dia. Bila kita nampak ilmu tu, kita panggil, dia lari. Betul hang semayang, dia kata aku tak mau kat hang. Hang tak betul punya orang. Kalau hang semayang sendiri kata inna solat tatanahul fahsya wal munkar. Orang semayang cegah kemungkaran, tapi hang tak berhenti lagi buat kemungkaran. Hang semayang apa, aku tak mau kat hang. Puasa untuk bersihkan, puasa untuk hang dekat dengan fakir miskin, dekat dengan, lagi hang dah puasa, lagi hang mengarut, hang dah buat keluar zakat dengan tujuan nak bersihkan hati hang pengotor, hasad dengki. Kesemua yang kita buat tu lari. Semua ni kita jumpa di mana? Di akhirat. Kita rasa amalan kita banyak tapi rugi. Maka Tuhan kita kata wal amalu bihi. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan, bagilah kami peluang untuk beramal dengan ilmu kami. Wa nasrah bihi. Lepas kami boleh dengar, boleh beramal, kami nak sebarkan. Kita balik-balik ni semua, kita sebar. Kita kata kat anak, ni ada ustaz tu malam tu duk cakap gini. Kita share. Bukan setakat sini je. Kita balik, aduk sembang dengan isteri kita, bang, you pergi mana? Nampak hari ni you balik awal. Kalau tidak lepas kuliah, you nanti lepak atau pukul 12 sampai rumah. Hari ni pukul 10, malaikat mana pergi mengajar tu? Malaikat tu halau cepat kan. Ya Allah, balik kalau boleh share lah. Sambil duduk kan, kita tak tahu, kita share ilmu kita, nampak tak? Hatta dia kata hatta ya'tinal yaqin. Kita menuntut ilmu, kita jadi pelajar ilmu ni sampai bertemu dengan saat kematian. Nabi kata apa? Muntahahul jannah. Kalau macam ni lah kita mengaji istiqamah sampai ke akhir
kita, Nabi kita tidak ada lain bagi dia, syurga memang menanti dia. Kalau kita boleh istiqamah cara macam ni, ada geng-geng kita habis dah. Kita tengok geng-geng yang kita nak mengaji ni, istiqamah memang tak ada mana habis. Habis. Sikit je Allah cari pasal hidup dia, dah lingkup min jahanam. Ustaz nak baca hadis-hadis sikit je. Satu hadis Ustaz akan baca 2-3 hadis. Itu nama dia muqaddimah. Muqaddimah, tengok jiwa orang soleh tulis. Setiap kali dia nak mengajar, dia tegur diri dia dengan anak murid. Kesan. Hubungan di antara guru dengan anak murid ni kena sentuhan yang special. Pasal kita bukan duduk alam-alam yang kelupuk-kelupuk. Pasal kita duduk, kita nak bawa alam kita ke akhirat. Satu alam yang kita tak nampak, betul ke tak betul, betul ke tak betul, betul tak betul. Kecuali iman kita menentukan diri kita. Tengok satu hadis. Satu hadis ni dia cerita kat kita kelebihan orang alim. Bila kita tahu ada kelebihan orang tu, ada ilmu, ada kelebihan sikit, dan dia secara peribadi nak buat kelas ke, nak buat apakah, hang jangan kata saya buat tampak you. Kalau ada saja ya Allah, kita dengar kata ada orang nak mengajak kita, ada masa tu nak sampaikan ilmu kat kita, macam mana pun ikhtiar untuk duduk. Sampai Imam Malik kata, kalau sibuk sangat, sakit sangat, tak boleh hadir pun istighfar, minta ampun dengan Tuhan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dia risau, dia kata hari ni aku bukan ada apa sangat, sekadar lepak-lepak je. Orang panggil makan, jom pergi Padang Kota makan pasembur. Pasembur kuliah, pasembur kuliah. Nanti isteri kita, sekali-sekala je bang, tak apa-apa salahnya. Kita nak lawan benda tu bukan senang. Bukan senang. Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Nabi yang kenal Nabi, bila ada saja majlis dia tak pernah pisah dengan Nabi, nama dia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dan Ustaz pernah buat drama tentang dia. Apa tengoklah drama Ustaz dulu. Tentang dia Al-Bahili ni duduk luar daripada kota Mekah. Luar daripada kota Mekah. Dan totally bangsa Al-Bahili ni penyangak, penyamun tarbus. Susah dia pun nak terima. Susah nak terima. Pasal tu Nabi sedih, Nabi kata, bala kecelakaan yang paling besar sekali ada pada makhluk bila mana hati dia jadi keras, tak boleh terima hidayah. Itu bala yang paling besar sekali. Kalau hati keras tak boleh terima agama, Allahu Akbar. Kita nak kata Sayyidina Umar keras, ya, tapi dengan sentuhan Quran Sayyidina Umar dapat daulatkan Islam. Nak kata anak Akrimah, anak Abu Jahal punya jahat, tapi bila dikenal Islam, 30 juzuk Quran ada kat diri dia. Ubay bin Ka'ab, musuh Islam, tapi dia nampak kebenaran. Allahu Akbar. Fadail, kelebihan ayat-ayat Quran yang mana nak baca, semua Allah bagi kat dia. Subhanallah. Pasal tu malapetaka yang paling besar sekali, bila hati kita keras, tak boleh terima agama. Allahu Akbar. Kadang-kadang benda ni berlaku pada diri keluarga kita, isteri ke anak ke, itu nama dia malapetaka yang besar. Nabi sendiri nak tegur kepada keluarga-keluarga pakcik-pakcik dia, keras kan sangat-sangat, betul tak? Tapi Nabi sampaikan mesej agama boleh lompat daripada keluarga dia kepada sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat dia jauh, bukan adik-beradik. Kita pun kadang-kadang nak sampai mesej agama dekat keluarga, Allah, macam pecah kepala. Tapi dengan orang senang. Dengan orang senang. Kita share dengan isteri kita, yang I love you so much. Dia pun kata, tak pasal-pasal ni pasal apa? Bukan apa, I sayang kat you. I kenal you, ya, masa I kenal you, I tak kenal agama. Tapi bila dah belajar agama ni, nak share lah dengan you. Betapa sonok kita boleh mesra di dunia sampai di akhirat. I bimbang hidup dengan you cuma di dunia saja. Di akhirat kita tak boleh jumpa untuk selama-lamanya. Sebab tu I nak erek you. Bila I dah, Allah dah buka pintu hati I,
ayu-ayu kalau bercakap ni kan. Tapi tak bagus bahasa ayu-ayu ni. Tapi orang sunnah kita pun ayu-ayu juga. Kadang-kadang kita dengarkan ai tegidi-gidi tak pada. Oh, stop, all this thing rubbish. Berhenti semua ni. Kita orang sunnah sampai kalau boleh guna perkataan sayang, I love you. Nampak? Bukan, tak apa. Nabi sendiri panggil apa nama Aisyah dengan gelaran yang canggih-canggih. Umarak semua apa, nampak tak? Bukan kita tak tahu. Kita nak panggil geli-gelimat. Kepala otak bodoh. Nampak tak kan? Agama suruh. Nabi tu sendiri hidup dengan penuh romantik. Dia tengok apa nama Aisyah duk masak sekalipun, ya Allah, dia main kat belakang dekat. Betapa mesranya. Setiap kali nak keluar pada rumah, dia akan kucuk. Dia punya sayang kada dekat, nampak tak? Mesra. Subhanallah. Tak payah tunjuk kat orang bila nak kahwin, hang potong kek, hang jolok mulut aku kek. Tak payah. Subhanallah al-azim. Pasal tu betapa malang hidup kita, ya Allah. Semua orang berhadapan. Kalau family kita sendiri, Allah bagi hati dia, hati kerah. Yang ni nama dia malapetaka yang lebih dahsyat daripada COVID. Kita nampak COVID tu, kita kata malapetaka, duk baca doa. Malapetaka yang paling besar sekali kalau bangsa Melayu tak boleh terima agama. Besar. Sayyidina Umar kata dimuliakan satu bangsa tu kerana kemuliaan agama dia. Ini kan yang paling kita sedih sekali ialah bila kita tengok isteri kita susah nak ikut rentak kita, anak kita susah nak ikut. Aku cari duit, habis duit kerana dia. Aku tak nampak dia jaga semayang, aku tak nampak dia boleh Quran. Banyak benda aku tak nampak. Aku takut anak yang aku sayang ni aku tak boleh jumpa untuk selama-lamanya. Kita kena bimbang pasal pertemuan kita. Nabi kata orang mukmin, pertemuan kita bukan setakat sini. Dunia ni bukan untuk kita, dunia ni untuk orang apa? Orang kafir. Daruna darul akhirat. Nabi kata rumah kita yang sebenar akhirat. Ni tempat ujian kita. Ini semua tempat ujian kita. Kita nak pergi di sana. Allah bagi ke orang kafir syurga dunia untuk dia. Dia seronok, dia kelupuk. Nasib baik pukul 8 tak dengar lagi apa nama? Muzik. Alhamdulillah pada duk ikut rentak muzik tu kan. Allah makan dia tengok. Subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Maka malapetaka yang paling besar sekali ialah bila hati kita keras, kita selalu minta pada Allah Ta'ala. Hati ni nak lembut, senang je ulama kata. Macam Ustaz Ali dulu mengajarkan penawar bagi hati. Semua tajuk tu Imam Ghazali duk tegur kepada banyak ingat Allah, banyak zikir, hati boleh lembut. Hati ni dia tak perlu apa pun. Kita duduk saja subhanallah wa bihamdi subhanallah. Tak apa perbanyak. Banyak kesal tak apa. Kita bukan geng. Dia patut ni kalau banyak sangat geng sufi. Tak. Rasulullah memang kita tengok. Ibn Qayyim al-Jauzi, anak murid dia main kat dia. Setiap kali nama Ibn Qayyim al-Jauzi, setiap kali nak main kat dia, mulut dia tak berhenti bertasbih. Bila cakap dia orang berhenti, dia sambung balik bertasbih. Subhanallah. Dan kita tengok ulama-ulama hadis, kita baca buku tentang ulama hadis, peribadi mereka, la haula wala quwata illa billah, tak berhenti. Tengok hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kita patut arahan 8.30 kita berhenti, jangan takut kan, kita patut arahan. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia duduk luar daripada kota Mekah. Lepas saja apa nama pagi-pagi bila matahari naik, Ustaz menyanyi satu lagu, ingat tak? Apa lagu tu? Bila naik saja matahari, kan orang kita di sini, naik matahari, rum mana siwa, rum mana siwa, manggala rubini manivani suvini, manggala mani nile, jaya mani lesu. Apa tak tahu pun tak apa. Kan bagi dia naik. Maka Abu Umamah Al-Bahili budaya depan naik matahari semua rum. Bahasa kita rum lah, bahasa dia tak tahu apa dia. Okey? Naik. Bila naik matahari Allah depa sembah.
Elok dah ambil sekot kambing ke unta, dia sembelih. Darah mengalir. Ambil darah tu pakat minum berkat. Lama-lama lepas habis minum, kutuk di dalam Mekah tu ada orang bagi kacau bilau sesat nama dia Muhammad. Tiap-tiap hari macam tu. Maka Abu Mamah Al-Bahili, nama jahil dia, ulama kata Suda bin Ajlan. Nama jahil dia. Masuk Islam Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu. Al-Bahili nak bagi tahu gelaran tempat dia. Abu Umamah dah mai dah. Makan. Apa tu? Okey. Lepas tu Allahu Akbar. Lepas tu subhanallah, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu satu hari dia terlintah. Dia kata, aku nak pergi jumpalah Muhammad. Aku nak tahu yang sesat tu. Dia terlintas dalam ramai-ramai, dia seorang. Dia masuk, ya Allah Tuhan, di Makkahul Mukarramah nak cari siapa nama Muhammad. Dia perhati, dia tengok, ya Allah. Kali pertama dia tengok, dia seronok. Tengah Nabi duduk mengajak. Nabi tengah duduk mengajak. Elok Nabi tengah duduk mengajak, ya Allah Tuhan, sahabat duduk tengok dia. Dia cuba nak mainkan Nabi, dia sekat. Nabi tengok dia tengok Nabi tengok dia, dan Nabi tak cam siapa dia. Elok dia duduk, ya Allah. Maka Nabi pun baca ayat. Kebetulan, hurimat alaikumul maitatu wa dahmu wa lamul khinzir. Hurimat alaikum, diharamkan dekat atas kamu, tak boleh makan bangkai, tak boleh makan darah, tak boleh makan babi. Dia duduk, dia dengar Allah Ta'ala haram. Dia dengar satu saja ayat, hurimat alaikumul maitatu wa dahmu wa lamul khinzir. Satu ayat dia dengar. Tengok Allah nak buka pintu hati dia. Dia balik duk keesokan hari, bila orang nak ambil darah kambing, darah unta nak bagi makan, dia tutup mulut. Haram. Tok Syekh punya puak dia punya geram kat dia, letak tengah panas kat dia, jangan bagi apa kat dia. Dia ambil serban dia tidur, punya panas sangat-sangat, depan seksa dia. Jangan bagi makan, jangan minum, melainkan dia minum darah. Dia tak mau. Haram. Sepotong ayat Quran ubah diri dia. Tu kalau masalah hidayah ni milik Tuhan. Berapa ribu ayat masuk kat diri kita. Tanya diri kita lah. Dengan sepotong ayat tu, ya Allah, apa jadi kat diri dia? Terus dia berubah. Dia tidur, ya Allah. Ini cerita karamah yang Allah bagi pada Abu Umamah Al-Bahili. Elok saja dia tidur, ya Allah, ada seorang buat main kat dia. Dalam tidur dia. Orang buat main kat dia, ayat putih punya putih sejuk. Dia minum. Dalam tidur dia. Tiba-tiba dia bangun. Dia cegah. Dan orang pakai nak bagi ayat, dia kata, aku tak mau, aku tak perlu ayat apa semua. Aku dah minum dah. Subhanallah. Dia tolong agama Allah, Allah tolong dia. Keyakinan yang mendalam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia salah seorang sahabat Nabi yang Allah bagi karamah dekat dia. Kalau dia tak minum ayat sepanjang hidup dia pun, dia tak pernah akan rasa dahaga. Setiap sahabat Nabi kita tak namakan dia mukjizat, karamah. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sampai sahabat Nabi tanya, yang mana lebih baik, alul ilmu ke, orang menuntut ilmu ke, ataupun orang alul ibadat? Nabi kata, kalau nak tahu benda tu, pergi tanya dekat dia. Mari tengok hadis dia. Tengok hasil daripada ya Allah ya Tuhan, Allah buka pintu hati dia. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani abidun wa alimun. Zikra, Nabi SAW sebut Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia kata kat sini daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi SAW sebut atas dua orang laki-laki. Seorang laki-laki dia kata zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ada dua orang laki-laki, rajulani abidun wa alimun. Seorang ni alul ibadat, masya Allah, yang seorang lagi rajin cari ilmu. Faqala, maka Nabi kata, Abu Umamah Al-Bahili tengok, faqala
Fadlul alim alal abidi ka fadlil ala adnakum. Ala adnakum. Fadlul alim, Ustaz nak baca tuan kitab ni kata. Pertama Nabi kata apa? Pertama dia kata orang yang abid. Ini abid ni orang yang alul ibadat. Yang keduanya orang yang alim, orang yang ada ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kelebihan dia kata orang alim atas dia kata orang yang rajin beribadat ni seperti kelebihanku atas yang paling rendah daripada kamu. Maka riwayat hadis Nabi SAW menunjukkan orang berilmu ni lebih tinggi daripada alul ibadat. Orang yang menuntut ilmu ni lebih tinggi kedudukan dia. Maka Nabi SAW sebut lagi dalam hadis, dia kata summa qala, akhirnya Nabi cakap kelebihan orang menuntut ilmu dengan kelebihan orang yang rajin beribadat. Orang beribadat ni subhanallah, tak mana kedudukan dia berbanding dengan orang yang cari ilmu. Summa qala, Nabi pun kata, qala Rasulullah SAW, maka Nabi kata innallah, sesungguhnya Allah, wal malaikatu, sesungguhnya Allah, malaikat, wa ahlus samawati, semua penduduk langit, 7 petala langit, wa ahlul ardi, semua penduduk bumi, dia kata hatta namlata, sampai semut tu, sampai sekecil-kecil semut tu, fi hujriha, semut yang duduk di dalam bilik dia ke, rumah dia ke, wahitanun, semua ikan dia kata fil bahri, ikan yang ada dalam laut, semua tu ya Allah, la yusalluna ala muallimina nasal khaira. Nak tahu tak kedudukan orang ilmu ni dengan orang alul ibadat ni? Oleh kerana dia menuntut ilmu, kawan tu dapat ibadat, habis takat tu je. Nabi nak bagi tahu, nampak kedudukan orang ilmu ni tinggi. Nabi kata orang yang cari ilmu ni tinggi. Sesungguhnya Allah, malaikat, 7 petala langit, bumi, sampai Nabi kata semut yang ada dalam rumah dia, ikan seberapa banyak dalam laut, semua tu la yusalluna, mendoakan bagi orangnya, mendoakan orang menuntut ilmu kebaikan. Sekali yang penduduk di sini Allah sendiri, ya Allah, aku nak bagi kebaikan untuk apa? Aku nak pilih di kalangan ramai-ramai apa? Aku nak bagi apa jadi faqih, Allah kata. Sampai mai bunyi hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang kalau Allah sayang dekat dia, Allah suka kat dia, aku nak faqih, nak cerdikkan ilmu, aku nak bagi kat dia. Kita boleh tahu selok belok sikit je, Allah yang faqih kita. Allah demi kasih sayang aku besar. Sesungguhnya Allah, semua malaikat, semua 7 petala langit, di sana ada malaikat, ada dengan makhluk, dengan Adam, ada Nuh, ada semua, ada semua nabi-nabi, dan penduduk bumi, semua binatang laut yang ada ikan, semua mendoakan. La yusalluna ala muallim, la yusallunya maksudnya mendoakan kita kebaikan. Kita main tang sini ni, pintu keberkatan, pintu kebaikan tak terhingga, semua makhluk sudah sebut. Salah satunya ditanya kepada makhluk, apa yang hang doa? Wahai makhluk, apa yang hang doa? La yastaghfiruna, kami sedang minta ampun kalau dia ada dosa. Sepanjang apa yang hang berdoa? Apa yang hang berdoa? Hadis bunyi kata la yastaghfirun. Semua makhluk kata, ikan kata, ya Allah ampun dosa dia. Sepanjang kita start kuliah tadi sampai nanti habis, tak berhenti dia sedang mendoa bagi kita. Pasal tu kita tengok kuliah, jangan tengok jam. Pasal apa? Semua makhluk sedang berdoa kat kita. Nak tunggu orang lain kata, ustaz doa kat saya nak, doa kat saya nak. Hang duduk tang sini, semua makhluk berdoa. Bukan makhluk yang calang-calang, malaikat. Allah janji untuk kebaikan kat kita. Ini satu hadis. Pada kelebihan kita duduk tang sini tak rugi. Pada dia boleh keluar banyak benda. Kalau kita cek ke doktor, darah tinggi, kecemasan, kanser hilang dandan.
Hang balik rumah balik, dia mai balik. La hawla wala quwata illa billah. Antara kita nak yakin dengan tak yakin je. Pasal tu kita, ya Allah Tuhan, Nabi kata orang yang menuntut ilmu ni, dia cari ilmu, maka Nabi kata kalau di akhir hidup dia esok ni muntahaul jannah. Mana hadis dia kita tengok. Banyak hadis kat sini, nampak tak baik. Ustaz nak masuk 2-3 hadis lagi. Kalau ada dan. Apa tak? Ya Allah. Maka dia kata kat sini, orang yang menuntut ilmu, orang yang cari ilmu, kadang-kadang kan, Ustaz baca hadis ni untuk diri Ustaz bersama. Kadang-kadang kita ada lok-lak ni, ada kan, ada nampak tak? Kita nak tambah-tambah orang Pulau Pinang, amboi mulut, nampak tak? Tapi ni hari kontrol macam malaikat. Kalau Ustaz Alim dengar ni kata, ya Allah ni kuliah malaikat, nampak tak? Kedudukan orang alim, kedudukan orang yang bagi ilmu, dan termasuk anak murid dia, kata Nabi SAW daripada mulut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni pencatat wahyu bagi Nabi. Kalau boleh hampa ambil satu pelajaran, kan cerita berkenaan dengan sahabat-sahabat yang duduk keliling dengan Nabi. Nabi dapat bentuk depa, Allahu Akbar. Dahsyat panggil depa. Macam mana depa boleh dapat hadis tu, boleh faham, boleh yang tu. Tengok panggil depa. Contohnya Abu Hurairah. Miskin, lapar macam mana pun, tapi tengah Nabi buat kuliah lapar, dia ambil batu, dia ikat dia, Allah Tuhan. Lapar, tapi tak menghalang dia untuk menuntut ilmu. Pasal tu depa ni kita tengok hidup depa pelik-pelik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, Nabi bagi tahu kat sahabat dia, ta'allamul ilm lil ilmi. Cara Nabi cakap ni sungguh-sungguh. Nabi kata alang-alang boleh mengaji sungguh-sungguh. Jangan mengaji lebih kurang, sungguh-sungguh. Nabi kata tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi. Nabi kata tuntut ilmu sungguh-sungguh, tuntutlah ilmu sampai kamu rasa sakinah. Orang menuntut ilmu last sekali jiwa dia akan rasa tenang. Tapi kita duk menuntut ilmu nampak serabut. Lagi duk menuntut ilmu nampak huwa. Ilmu tak masuk lagi. Ta'allamul ilm wa ta'allamu, Nabi kata lil ilmi as-sakinah. Belajar ilmu sungguh-sungguh, kamu belajar sampai kamu rasa sakinah, wal waqar, sampai kamu rasa ketenangan, sampai kamu rasa kita kata peribadi kita baguslah, kesempurnaan. Nampak nilai-nilai kesempurnaan tu nampak. So Nabi kata tawadda'u, maksudnya merendah diri, liman ta'allamu minhu. Dia nanti main sifat merendah diri sampai satu tahap dia timbul sabar yang gila-gila punya sabar. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu tengok Nabi, ya Rasulullah, luahan yang keluar daripada mulut Abu Bakar, ya Rasulullah, aku tak tahan. Aku duk tengok dia ambil batu, duk baling ke aku tak tahan. Aku pun ada sabar juga, tapi aku tengok sabar apa ni sampai orang dah pukul hang. Abdullah bin Mas'ud kata, aku tengok kali-kali tengok muka Nabi berdarah, dan Nabi cepat-cepat sapu tak mau tunjukkan sabar. Bukan kita tak tahu di Taif sampai malaikat sendiri minta kalau boleh biar aku nak terbalik bumi itu. Semua sahabat Nabi dah geram sangat-sangat dah, dan nak ambil pelepah tamar, nak sidai dah. Semua bersedia nak lawan balik. Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma firli walahum fa innahum la ya'lamun. Allahumma firli, ya Allah Tuhan, ampun dosaku, ampun dosa orang baling batu kat aku. Fa innahum la ya'lamun, yang baling batu kat aku tu dia jahil, dia bodoh, dia tak tahu apa. Elok Nabi kata macam tu, terberhenti semua sahabat yang pelepah tamar, yang nak semua terberhenti.
Akhirnya Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku tengok hang ni dia, orang buat naya kat orang pukul, hang boleh sabar, aku tak boleh. Nabi kata, Abu Bakar, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang didik aku, yang ajar aku, yang nak aku macam ni Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dia yang didik aku, dia yang ajak kesempurnaan. Satu Nabi show pada kita, ta'allamul ilm wa ta'allamul ilm as-sakinah wal waqar wa tawadda'u liman ta'allamu minhu. Nabi kata, mana-mana orang menuntut ilmu, menuntut sungguh-sungguh ilmu tu sampai boleh nampak ketenangan, kesempurnaan, keperibawaan yang akhlak yang tinggi, sampai boleh merendah diri. Ilmu tu bagi kamu rendah diri. Tapi kalau kita ada ilmu nak melatah, ustaz pun kadang-kadang melatah geram juga, kita kontrol. Ilmu tu sendiri akan didik kita. Subhanallah, ilmu tu sendiri didik. Maka dalam bab ni tuan kitab ni kata, kalau terbentuknya seorang guru macam tu, berjaya terbentuknya anak murid. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Ustaz baca tuan kitab tulis apa tau? Mari tengok nak. Tuan kitab ditulis daripada hadis yang menuntut ilmu sungguh-sungguh. Orang yang alim, orang yang tok guru, bukan hanya dia kata menyampaikan segudang ilmu, bukan ilmu ni duk ajar, tapi tidak ada didikan, tidak ada tarbiyah, tidak ada bimbingan. Semua orang boleh sembang masalah hukum hukum mandi apa? Mandi safar kah? Hukum mandi safar pada hari Jumaat, hari Rabu yang terakhir macam ni. Bukan setakat tu je. Bukan setakat tu je. Subhanallah nazir pada. Maka dia kata orang alim, dia kata bukan hanya dah start dah. Orang yang alim itu dia kata bukan hanya menyampaikan, masuk dalam rakaman lagu. Masuk. Allah. Orang yang alim itu dia kata bukan hanya menyampaikan sekudang ilmu. Ustaz pun jadi kacau dah. Di dalam dadanya apa yang ada, bukan dia kata, tetapi juga dia kata luaran dia, bukan ilmu yang ada ke dada dia luar, tapi orang nak tengok luaran dia. Oi. Oi, lagi sakan apa? Diketahui bahawa dia ialah, dia kata, seorang yang alim. Dia kata keilmuan dia kita nampak. Kadang-kadang orang ilmu ni dia kena jagalah background pakaian dia. Contohnya katalah kita seorang bernama, seorang doktor, kita mai pakai baju lebih kurang dengan macam mana penampilan kita, doktor dia mai satu macam, orang antara percaya dengan tak percaya. Tapi kalau dia doktor dengan tanjak, dia mai dengan apa, dengan baju doktor dia buff tahu sini, ada cara dengan cara cakap orang yakin ni doktor. Orang yakin doktor. Orang tengok dia ustaz, tapi dengan rambutnya tu macam terhegeh-hegeh, nampak tak? Lepas tu pakai t-shirt pula tulis kat sini, mai ikut aku, katalah kan. Lepas tu macam dengan t-shirt tengok dengan seluar tak senonoh. Bila dia cakap satu benda, tengok dengan dia punya background ni, susah nak yakin dia. Apa dah? Dan kita tak suruh orang alim dia pakai jubah sedap. Kadang-kadang pakaian dia tersopan macam ni pun tak pada sopan. Nampak pakaian tu mencerminkan pasal zuruf tempat kita. Ustaz ni orang boleh tahu. Ni satu macam pakai seluar t-shirt satu macam tu. Orang tengok ni ustaz. Zuruf kita terutamanya orang kampung ni ke ustaz? Tambah-tambah kita nak kahwin anakku. Nak kahwin anakku. Aku takut tak sah kot. Dah bukan kita kata masalah hukum sah, tak ada masalah. Tapi penampilan dia nak bagi orang percaya tentang kat diri dia, maka dia kena ada pakaian yang berubah dengan orang lain. Nampak tak? Bukan nak suruh dia pakai kepiah, dah. Jaga penampilan dia. Macam duduk di kampung, nampak pakaian kita macam ustaz ataupun kita sekolah agama, boleh nampak itu ustaz.
pakaian dia, akhlak dia, tindakan dia, percakapan dia, pergaulan dia menampakkan dia ustaz. Tapi dia ustaz dah cakap benda-benda yang kita tengok ada unsur-unsur kadang-kadang kata dia ni apa ni. Pasal setiap kali benda yang lara keluar pada mulut, dia menggugurkan banyak ilmu di dada. Setiap kali benda yang lara keluar pada mulut, dia menggugurkan banyak ilmu. Banyak ilmu. Kepada pasal tu Rasulullah pesan ke Abu Hurairah, Nabi duduk dengan lengan sahabat dia, apa menuntut ilmu, tuntut sungguh-sungguh. Nampak tak? Allahu Akbar kabirah. Ustaz berhenti dengan satu hadis, Ustaz dengar lagu dia tak best dah, kan? Satu-satu ada. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia ada lebih kurang 84 hadis. Pasal tu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sahabat Nabi macam ni. Dia kenal Nabi cinta, tajuk esok, tajuk cinta kan? Cinta esok. Dia punya kenal Nabi sangat-sangat. Dia orang yang pertama sekali duduk di bawah pokok yang Quran catat nama Abu Sa'id Al-Khudri, Bai'atul Tahta Syajar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sampai Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum. Allah bagi Muhammad aku redha dengan mereka semua ni. Berpunca daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ustaz pernah cerita tentang dia panjang. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, Nabi kata, la yashba'ul mu'min, la yashba', sama sekali tak akan rasa puas orang mukmin. Orang mukmin hidup dalam dunia, dia tak akan rasa puas. Dia kata min khairi yasma'u, benda baik dia nak dengar. Satu hari tak dengar, tak rasa puas. Ciri orang mukmin. Macam kita orang yang main kuliah ni, tiap hari gila. Kalau tak ada sekalipun duduk di rumah, nak buka, sudah buka, alhamdulillah. Nabi bagi tahu kat Abu Sa'id Al-Khudri, nak tahu kata dia mukmin, Nabi kata la yashba'al mu'min, dia tak akan rasa puas orang mukmin min khair yasma'u. Lagi duk dengar ni, kata elok ustaz lah, kata nak habis, tak mau lagi, nak dengar lagi. Tapi bila kata nak habis lagi seronok, hang ada masalah jiwa. Ada masalah jiwa. Dia kata min khairin yasma'u hatta yakuna muntahaul jannah. Dia suka nak dengar sehinggalah ya Allah, sampai sehingga hidup dia hatta yakuna muntahaul jannah. Dia suka sampai akhir hayat dia dengar benda baik. Mati dia Nabi kata itulah syurga bagi dia. Itulah syurga bagi dia. Kita tengok macam arwah Haji Bahri, hidup dia tak berhenti dengan kuliah. Subuh kita dengar kata dia nanti bangun awal, nanti azan subuh, betul? Dia pastikan dia nak pergi. Sampai orang kata habis ni tak dengar ada suara dia. Katalah Ustaz, masa dia meninggal tu azan subuh, tak ada kuliah, dia akan tanya tak mana ada nak pergi, macam mana pun nak pergi, tak ada. Dia nak buka, dia nak tengok. Dan selalu dia akan tanya tak mana nak pergi, dia nak pergi. Sampai akhir hayat dia bertemu pun dengan kuliah. Semua kita berkawan dengan dia lah, kawan di kuliah, berakhir di kuliah. Maka orang macam ni Allah nak bagi kat dia pada syurga. Dan kita pun sendiri tengok, bila dia di kuliah, kita sembang tu kumpulan, dia nak ambil satu Quran dia baca, betul tak? Kita dah sembang berumbram ni, dia tak tahu nak buat apa. Bagi habis satu muka dia tutup. Dia nanti awal dia buka semua. Ustaz ambil nak sembang dengan dia, dia buka, dia nak bagi perhabis, dia tanda tu itu, Ustaz dia tengok tanda, dia nak bagi perhabis, dia nak bagi perhabis satu muka tu. Subhanallah, bukan senang tak? Mudah-mudahan kita dah dapat satu contoh yang baik. Mudah-mudahan ya Allah kita akan melahirkan ramai hamba Allah yang dekat dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Ustaz rasa Ustaz tak boleh nak fokus dah. Dia dengar itu dia mengamuk kan. Nampak betapa kuatnya kita kata syaitan. Dengar mula-mula metaduk ni. Betapa kuat nampak tak? Dia target sebelum pukul 8.30 mesti dia nak berserang. Jadi kita rasa Ustaz takat situ dulu. Yang baik semua datang daripada salah dan silap daripada kelemasan sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini ustaz tak perlulah nak terangkan apa minyak saca inci, kan? Banyak kebanyakannya